دعوة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأزواج والمؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا وعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan lafaz Allah itu ialah Ismul A'zam. Baca Ismul A'zam. Kita sambung lagi muzakarah kita Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin karangan Syekh Zainil Abidin bin Muhammad al-Fattani al-Makki summa al-Filfilani rahimahullahu ta'ala, hingga pada kata dianya dalam mensyarahkan Bismillahirrahmanirrahim bagi Imam Sanusi dalam kitab Matan Ummil Barahin. Kata dianya, dan bermula lafaz Allah itu, lafaz Allah, kita dah sebut Allah. Allah itu ialah Ismul A'zam, nama yang teragung. Nama yang paling agung sekali. Di sisi siapa? Di sisi jumhur ulama. Jadi inda jumhuril ulama, Allah, lafaz Allah tu Ismul A'zam, nama yang paling agung sekali. Tak ada nak lebih agung pada nama Allah tu, tak ada. Allah itulah Ismul A'zam, nama yang paling agung sekali. Maknanya nama yang kalau kita minta Allah Ta'ala dengan menyerukan Ya Allah, Allahumma, pasti Allah Ta'ala makbul. Nama-nama Allah Ta'ala tu banyak. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ada bagi Allah Ta'ala tu segala nama-nama yang baik-baik. Ada bagi Allah Ta'ala segala nama-nama yang baik-baik. Asma'ul husna, nama-nama Allah yang elok-elok. Fad'uhu biha, maka kamu serulah, kamu panggillah Allah Ta'ala tu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang elok-elok tadi. Nak panggil Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, boleh.
Tapi dalam banyak-banyak nama Allah Ta'ala tu, nama hak mana paling agung sekali? Allah tu sendiri. Allah itu dia panggil Ismullahil A'zam, ialah Allah. Allah tu sendiri inda jumhuril ulama, di sisi jumhur ulama, nama yang paling agung bagi Allah Ta'ala tu ialah Allah. Nah, kenapa? Karena Allah ialah ismun lidzatin, nama yang merujuk kepada zat dia tu sendiri. Nah, kalau kita sebut Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, nama Allah Ta'ala juga, tapi dia merujuk kepada sifat fi'il Allah Ta'ala. Sifat fi'il mana? Sifat perbuatan Allah Ta'ala. Gitu dah. Itu. Bukan kena ke zat dia dah, tapi kena kepada perbuatan dia, sifat fi'il dia panggil. Sifat fi'il ni ialah ibarat daripada ta'alluq dan jizi hadis bagi sifat qudrah. Itu dah. Sebab tu kita tak mengaji Asmaul Husna, tak mengaji Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, panjang tu 99, tak tahu nak sudah bila. Nah, kita mengaji sifat 20. Sifat 20 tu dia panggil sifatu zatin, sifat yang ada pada zat, atau sifat yang sungguh pada zat. Contoh sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsih, wahdaniyah. Itu sifat yang sungguh pada zat dan sungguh pada sifat-sifat ma'ani yang ada pada zat. Lepas tu sifat ma'ani itu sendiri, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu sifat yang sungguh lagi ada pada zat. Dia panggil sifatu zatin, sifat bagi zat. Nak macam mana sifat bagi zat? Sifat bagi zat ni kalau lawan dia itu mustahil. Mustahil, tak boleh tertegah nak ada di zat Allah Ta'ala. Contoh kita kata kudrat. Kudrat artinya perkuasa. Lawan bagi perkuasa lemah. Betul tak? Mustahil atas Allah tu lemah. Dia tak boleh ada di Allah Ta'ala. Itu dia panggil nak cam kata sifatu zatin, sifat zat. Lawan dia tu mustahil ala Allah. Kalau sifatu fi'lin, sifat perbuatan, lawan dia tu harus bagi Allah Ta'ala. Contoh Allah yang menghidup, betul tak? Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidup dan Allah yang memati. Baik. Al-Muhyi Allah, yang menghidup Allah. Al-Mumit siapa? Allah. Lawan bagi menghidup, memati, betul tak? Harus tak bagi Allah Ta'ala mematikan makhluk? Harus. Itu dia panggil sifatu fi'lin, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Mensehat, mensakit, jelas kata, memberi pangkat, menjatuh, memberi kerajaan, menegah kerajaan, mengangkat, menjatuh. Ikut apa sahaja hak berlaku di kita sekarang ni, semua tu ialah sifatu fi'lin Allah, sifat perbuatan Allah. Jadi nak cam sifat fi'il Allah Ta'ala ni, lawan dia tu harus bagi Allah Ta'ala. Allah menghidup, lepas tu lawan menghidup, memati. Harus tak? Harus. Allah menyehatkan manusia, lepas tu mensakitkan manusia, mustahil lah? Harus. Itu dia panggil sifat fi'il. Jadi bila sebut kata Allah, maka nama ni merujuk kepada zat Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat kamalah. Tak sama dengan kata Al-Hayyu, Al-Syafi, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus. Ikutlah apa saja. As-Salam, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghaffar. Semua tu nama Allah Ta'ala juga, tapi merujuk kepada fi'il, perbuatan Allah Ta'ala. Jadi zat dengan fi'il mana lebih besar? Zat lebih besar. Maka kerana itu inda jumhuril ulama,
asmaullah, nama-nama Allah al-azam yang paling agungnya mana? Ialah Allah tu sendiri. Itu dah habis itu. Itu jumhur ulama lah tu. Tetapi kata dianya dan telah memilih oleh Nawawi. Kalau kita Arab kata wakhtaran Nawawi, ni orang panggil salah satu daripada ikhtiarat Imam Nawawi, mana hak dia pilih sendiri, tidak sepakat dengan jumhur ulama. Pendapat dia yang sendiri-sendiri dia tak sepakat dengan jumhur ulama, dia panggil ikhtiarat Imam Nawawi. Beberapa pendapat Imam Nawawi yang tersendiri dia daripada jumhur ulama, tak sepakat dengan jumhur ulama. Mana? Dan telah memilih oleh Nawawiyu, oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sini maksudnya Imam Nawawi hak Nuh, hak orang panggil Imam Mujtahid, tarjih dalam mazhab Syafi'i. Sebab kita ada dua di alam Jawi kita ni, ada dua nama Nawawi. Satunya Imam Nawawi hak ni, Imam Nawawi hak Arab ni, hak kubur dia di Dimashq di Syria. Satu lagi namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, itu pun dipanggil Imam Nawawi juga, panggil Imam Nawawi As-Sani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten, Cirebon tu. Di Mekah Al-Mukarramah kubur dia, di Ma'la maqam dia, lebih dikenali dengan tu bapak kitab kuning, dia panggil ni bapak kitab kuning. Sebab banyak dia mengarang kitab-kitab Arab bahkan mengarang tafsir dalam bahasa Arab. Ada 2 jilid tafsir karangan Imam Nawawi As-Tsani. Kalau sebut Imam Nawawi As-Tsani itu bukan Arab tu, orang Jawi kita tu, namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Al-Jawi. Hak tu bukan yang dimaksud ni. Hak tu Syekh Nawawi Banten dia panggil. Hak tu pun mazhab Syafi'i juga, tapi bukan ulama mujtahid dalam mazhab, bukanlah. Hak ni Imam Nawawi hak khilaf dengan Imam Rafi'i. Kalau kita ngaji fiqh, kalau sebut Nawawi, dia banyak khilaf dengan Imam Rafi'i. Nawawi ni Imam Nawawi ni. Apa kata dia? Dan telah memilih oleh Nawawi, oleh Imam Nawawi, akan bahawa Ismul A'zam itu ialah lafaz Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Sebab tu ada orang duk berzikir Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu. Kalau ada orang Jawa kena tanya Haji Anwari kita, dia ada, dia sebut pelik sikit, Qayyum ke apa tak tahu, tak ingat, tapi jadi dia pilih ni pendapat Imam Nawawi, mana iaitu Ismul A'zam indan Nawawi, nama Allah yang paling agung di sisi Imam Nawawi ialah Al-Hayyul Qayyum. Yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri, la yahtaju ilal fa'ili wa la yahtaju ilal mahalli. Itu mana Al-Qayyum. Kita kalau mengaji dalam sifat 20, Al-Qiyamu bin nafsihi. Al-Qiyamu bin nafsi. Itu dah. Jadi kalau orang mengikut Imam Nawawi, kalau dia nak minta dengan Allah Ta'ala, dia banyak doa, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum, minta apa-apa hajat dengan Allah Ta'ala. Sebab Ismul A'zam ni maknanya nama Allah yang paling agung ni. Kalau seorang tu seru Allah Ta'ala dengan nama tersebut, serta diminta ke apa-apa hajat dia kepada Allah Ta'ala, nescaya makbul. Nescaya makbul, ditunaikan hajat oleh Allah Ta'ala.
Tapi sebenarnya kita ni memang kena yakin lah setiap doa kita tu pasti dah makbul. Kerana Nabi SAW sabda, ud'ullaha, minta doalah olehmu akan Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu kena yakin bahawasanya permintaan kamu tu diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Kena yakin. Jangan kita duk doa, ya Allah, ya kau Tuhan. Jangan duk main lagu tu. Duk syok ragu-ragu, jangan. Kena yakin Allah makbul. Tak dapat lagi, tak dapat lagi, barangkalinya Tuhan bagi selain daripada kita minta. Benda yang kita minta tu Tuhan Maha mengetahui tidak baik untuk kita. Maka Tuhan benda lain, ataupun tak sampai masa lagi, ataupun nanti diganti dengan yang lain di akhirat esok lebih baik daripada apa yang kita minta. Boleh jadi lah tu. Ataupun memang doa kita tu tidak diperkenan oleh Allah sebab kita berdoa dalam keadaan kita ni tidak mengenal Allah, tidak mengikut syariat Allah. Boleh jadi makan benda haram, benda syubhat. Macam mana doa kita nak dimakbul? Jadi salah tu bukan balik Tuhan, salah tu balik kita hamba. Itu lagu tu habis itu. Kemudian kata kata Syekh Zainul Abidin, bermula Rahman itu. Ini nak syarah Ar-Rahman pula. Bismillahirrahman, habislah Allah tu. Kemudian dia nak syarah lafaz Ar-Rahman yang ada pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata dia, bermula Rahman itu ialah nama bagi sifat khas pada lafaznya. Tak kena baca gitu tu. Bermula Rahman itu ialah nama bagi sifat. Koma dulu situ. Baru kena. Ya kita Jawi ni lagu tu lah. Dia tak ada titik, tak ada koma, tak ada gapo. Pakai go straight gitu. Hak tu dia baca jadi bengong, tak faham gapo tu. Ini nak berhenti situ dulu. Bermula Rahman itu ialah nama bagi sifat. Sifat apa ni? Boleh dua makna. Sama ada sifatu zatin atau sifatu fi'lin. Boleh. Kalau kita pakai Ar-Rahman dengan makna sifatu zatin, maka makna dia kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah atau diri sifat iradah itu sendiri. Mana? Iaitu Ar-Rahman dengan makna iradatul ihsan, dia panggil. Tuhan nak buat baik pada hamba bila? Sedia kala lagi belum hamba ni Tuhan buat, Tuhan sudah siap nak buat baik pada hamba. Betul tak? Tu dia panggil sifatu zatin. Kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah. Tu dah. Cuma terlebih dahulunya makna Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia dua kelimah, dua nama yang diistiqaq, yang diterbitkan daripada asal perkataan yang sama, yaitu rahmah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya istiqaq daripada satu perkataan, yaitu Ar-Rahmah, rahmat. Kalau gitu rahmat ni gapo rahmat? Rahmat makna asal rahmat ialah riqqatul qalb, dia panggil. Riqqah, mana riqqah ni pecah atau lembut atau mailul qalb, cenderung hati, pecah hati. Itu pecah hati ni maksudnya kita tengok orang susah kan, kita tengok orang susah, lagu mana hati kita? Kalau asal tak ada gapo apa pergi dia berat tu, perut kita tu jahat tu. Tengok orang susah, orang miskin,
hati tak berasa gapo, padai muka mumpap. Yang tu teruk tu. Orang ni bukan orang ni. Nah, teruk pada kubah lembu lagi. Nah, kalau manusia ni mesti dia ada riqatul qalb. Mana tengok kau miskin tu, ish, toleh duk aku sedih lah tengok. Sia, kesian, kasihan. Tu dah. Sia tu dia panggil apa? Pecah hati tu, pecah. Mak. Itu dia panggil asal mana rahmat. Riqatul qalb. Pecah hati. Jadi kita nak pakai makna pecah hati Allah Ta'ala tak boleh. Rahmat Allah lah ni, mana Tuhan pecah hati lah ni, boleh? Tak boleh. Tak boleh pakai makna hakiki dia panggil. Tak boleh pakai makna yang awal. Lepas tu kena pakai makna yang akhir, ataupun dia panggil makna yang lazim. Lazim daripada seorang itu pecah hati, apa dia akan buat? Dia akan buat baik. Itu dia panggil lazim daripada pecah hati. Kita tengok orang tu susah, miskin, apa kita akan buat? Kita akan buat baik, sedekah ke, bantu apa-apa sahaja yang dia perlukan bantuan, kita akan bantu. Betul tak? Itu. Jadi lazim daripada seorang itu pecah hati, kasih belah, ialah berbuat baik. Gitu. Jadi pakai makna yang akhir tadi, pakai makna lazim. Makna rahmat Allah apa maksud? Buat baik Allah Ta'ala. Gitu dah. Jadi terbit dua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu rahmat keluar dua, Rahman Rahim. Tengok. Jadi Rahman Allah Ta'ala ni fid dunia. Lagi panis lagi okay. Nah, di dunia ni. Cumanya nak ceritanya, Rahman dan Rahim ni dia ada sifat zat, boleh pakai makna sifat zat, boleh pakai makna sifat fi'il. Kalau kita pakai makna sifat zat, bermakna kena kepada ta'alluq tanjizi qadim sifat iradah. Lulus dia kala lagi Allah Ta'ala nak buat baik, walaupun makhluk tu belum dia buat. Tak ada lagi makhluk ni. Lepas tu yang ada hanya kun hizat, zat Allah semata-mata. Maka ketika tu Allah Ta'ala nak dah siap sedia kala lagi nak berbuat baik pada hamba dia, pada makhluk dia. Itu dia panggil apa? Ar-Rahman dengan makna sifatu zatin. Lawan dia tu Tuhan tidak mau sedia kala buat baik pada hamba. Maknanya Tuhan tak tahu nak buat gapo sekarang. Mustahil Allah. Sebab fa'alul lima yurid. Apa yang Tuhan buat sekarang ni, apa yang dia kehendak sedia kala. Sedia kala ni tak ada masa tu. Tu makna sedia, tidak ada awal bagi ada. Itu makna sedia. Kalau ada awal bagi ada tu dia tak panggil sedia, itu dia panggil baharu. Macam kita nak makan nasi, sekarang nak tak makan nasi? Tak ada lagi, kenyang lagi perut ni. Lepas ni kita pun lapar pasal nak makan. Tu nak kita tu baru. Baik tak? Nak kita tu bahasa baru. Lagi pula nak kita tu bukan menentu, pilih saja. Kita pilih nak makan ke tak usah makan. Nak mari surah ke nak pergi disko. Contoh. Pilih dia panggil pilih. Tu. Bukan menentu. Kita tak ada sifat iradat kita bukan menentu. Iradat kita hanya ikhtiyara, mana pilih, memilih. Itu dah. Kudrat kita usaha, kasab wal iktisab. Usaha baik, usaha buruk. Adapun iradat Allah takhsis, menentu. Bila lagi Tuhan menentukan kita ni? Contoh kalau saya kat hidung kepek gini, bila Tuhan tentu nak buat hidung kepek saya gini? Baru sebelum sikit tahun 89 gitu. Setahun sebelum saya nak beranak gitu lah. Bukan. Sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Mana? Sedia kala tak ada awal bagi ada. Itu. Ketika mana? Ketika pun tak boleh sebenarnya. sebab sedia kala ni ibarat kata zat Allah saja yang ada. Tidak ada masa, ketika, waktu, saat, minit, tak ada.
Ha. Sebab tu kita sebut pada masa sedia kala, pada waktu sedia kala, ketika sedia kala, pada masa azali. Sebenarnya bukan masa tu, tak ada masa ketika tu, hanya zat Allah Ta'ala semata-mata. Kun hizat dipanggil, kun hizat, semata-mata zat Allah saja ada. Langit, bumi, matahari, bulan tak ada. Jadi masa-masa ni ibaratun an harakati syamsi wal qamari, ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Kalau tak ada matahari, tak ada bulan, maka manusia tak reti nak kira berapa minit, berapa saat, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa minggu. Itu manusia boleh tahu setahun berapa bulan, nah, setahun berapa hari, setahun berapa bulan, sebulan berapa hari, nah, sehari berapa jam, sejam berapa minit, seminit berapa saat. Ini sebab bergerak matahari ni, bukan sebab bergerak je. Jam kita habis bateri, masa tetap berjalan, matahari, bulan tetap berjalan. Nah, jadi manusia boleh bila, boleh kira masa ni kerana apa? Kerana gerak matahari, bulan ni. Sebab tu ada tahun qamariyah, ada tahun syamsiyah. Nah, tahun qamariyah artinya takwim yang dikira bergeraknya bulan. Gitu. Tahun syamsiyah mana takwim kalender yang dikira bergeraknya matahari. Jadi bila kita sebut pada masa azali, pada ketika mana zat Allah Ta'ala saja ada, itu tak ada masa situ tu. Nah, tak ada masa ketika tu. Cuma sempit, diqul ibarah dia panggil. Sempit nak cakap. Sebab tu kita terpaksa kena sebut pada masa azali, ketika Tuhan saja yang ada. Padahal merujuk kepada zat Allah Ta'ala sahaja yang ada, tak boleh sebut ketika. Ketika ni masa, betul tak? Ada masa zaraf dia panggil, makna zaraf zaman dia panggil. Betul? Tak boleh sebut ketika, tak boleh sebut masa. Tapi kalau kita nak kecek tak sebut ketika, masa, payah nak kecek. Nah, contoh lah, hidung saya kepek gini ni, bila lagi Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala menentu hidung kepek aku ni? Pada masa azali. Tengok, pada masa, pada tu merujuk pada masa dah tu. Masa lagi nak yang kata masa, padahal azali tu tak ada masa. Nah, ketika zat Allah Ta'ala sahaja yang ada. Tengok, ketika tu pun masa. Lepas tu sepik nak cakap, bila lagi Allah Ta'ala tentu hidung saya kepek gini, zat Allah semata-mata. Oh, pening nak kecek. Apa benda tu? Zat Allah Ta'ala semata-mata. Orang tak faham. Bila orang tak faham, payah. Jadi terpaksa kena sebut. Kalau orang tanya, bila lagi hidung kepek saya ni Allah Ta'ala tentu? Pada masa azali. Ketika zat Allah Ta'ala sahaja yang ada, Allah siap dah tentu makhluk dia begini-begini. Tapi kena bagi faham bahawasanya zat Allah Ta'ala sahaja yang ada, kun hizat, tidak ada masa pada ketika itu. Lepas tu apa Ustaz sebut pada masa azali, ketika zat Allah Ta'ala sahaja yang ada? Diqul ibarah dia panggil. Sempit nak cerita ke orang, payah nak cerita ke orang. Jadi terpaksa kena sebut masa. Tapi kita kena faham ketika zat Allah, ketika tengok payah nak kecek, ketika zat Allah Ta'ala saja yang ada, tak ada ketika masa tu, tak ada masa ketika tu. Dan sekarang pun zat Allah tidak dilalui di atas Allah Ta'ala tu masa. Masa ni Tuhan buat untuk kita. Kita yang duduk di bawah suntuk masa ni, kita duduk di bawah suntuk masa. Tak ada nak buat kerja, buat ke apa. Nah, nak salih baju tak ada haji dah. Daripada pagi sampai petang. Nah, kalau kira-kira haji pengurusi kata tak boleh lagi guna surah baru malam ni. Nah, nak guna tiba-tiba petang tadi. Malam ni
surau baru kita. Dan yang buat ke dia tak tahu. Padahal pagi tadi dia tunjuk orang baru duk cak orang namanya duk kodi. Aduh ya sedap weh kata nak siap dah. Tak boleh guna lagi malam ni ustaz. Nak tak siap lagi. Siap dah Sutuk benar masa tu cepat siap cepat. Tu tengok. Kita hok duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Tuhan tak ada masa di dia. Tuhan tak ada masa, tak mengena masa dia Allah Taala. Habis. Tu tengok. Jadi Tuhan tetu hidung saya kepek gini ni bukan setahun sebelum saya dilahirkan, bukan. Sedia kala lagi. Tu mana? Belum Tuhan buat satu makhluk pun Tuhan sudah siap nak buat gapo, siap dah. Lulus sedia kala, tanjizi qadim dia panggil. Tanjizi mana lulus, qadim sedia kala. Mana sifat iradat Allah Taala. Nak sedia kala lagi. Nak buat gotu, nak buat gani. Tapi buat tu baru kalau makna Ar-Rahman dengan makna iradatul ihsani, nak buat baik pada hamba dia, itu dia panggil nama bagi sifatu zatin Allah Ta'ala. Satu. Tapi kalau kita kata Rahman dengan makna Al-Mun'im bijalailin ni'ami, Tuhan yang sedang menganugerahkan nikmat-nikmat yang besar-besar kepada hamba dia, maka itu dengan makna sifatu fi'lin, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Mana? Kena kepada ta'alluq tanjizi hadis, sifat kudrat. Kena kepada ta'alluq tanjizi hadis, sifat kudrat. Apa makna tanjizi hadis? Yani baru lulus. Tanjiz mana lulus, hadis baru. Sifat kudrat ni mengada ni, Tuhan mengada ni baru sekarang ni. Tu dah Tuhan sedang memberi nikmat sekarang ni. Nikmat sihat, nikmat apa? Boleh berpakaian, nikmat boleh bernafas, bernyawa, nikmat boleh makan, boleh minum, boleh berak, boleh kecing. Nikmat tu. Cuba tak boleh berak lagu mana kita ni kalau tak kena, tak berasa nikmat berapa berak tu. Kalau kena penyakit tak boleh berak tu baru rasa ya Allah, baru ya Allah. Lagu tu lah manusia ni. Tengah duk boleh berak ni kak. Lah. Jalan pun tu memang gitu manusia ni. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenarlah manusia tu pelampau, Tuhan kata. Bila dilihat seperti seorang yang kaya, tak berhajat gapo-gapo pada Allah Ta'ala. Ketika tu dia jadi teruk saya, pelampau saya lah. Tak ada ya Allah, ya Allah. Cuba, bila kita ya Allah ni, kita sakit, ada hajat apa-apa dah ni, ya Allah, baru ya Allah. Kalau tak ada hajat apa-apa, ada ya Allah? Ada. Sehat molek-molek tak ada ya Allah. Ya Allah apa gua sehat-sehat molek ni? Bila ya Allah? Bila sakit, duduk terbaring, tak boleh nak berak ni. Barulah ya Allah, tolonglah ya Allah. Baru ya Allah. Tu tengok. Tu. Sebab tu orang wali ke? Orang yang dalam perjalanan nak jadi wali, dia lebih bukan wali lagi. Kalau wali hak sungguh-sungguh wali ni, dia tak ada minta dah. Dia pakai duduk di maqam taslim dia panggil. Bagi dia sehat sakit sama, suka duka sama, mah tahik sama, puji keji sama. Itu baru wali. Dalam perjalanan nak jadi wali ni, orang yang kebanyakan salik dia panggil, salik yang suluk fi maslak ilallah. Orang yang menjalani jalanan nak menuju hati kepada Allah. Dalam perjalanan dia ni, kebanyakan orang salik, orang nak jadi wali ni, dia lebih suka dibala dengan bala yang payah, yang susah, yang dibenci. Ya semua bala lah kau sebenarnya. Sehat bala, sakit bala,
Ujian ke bala-bala ni mana ujian. Kaya bala, miskin bala. Niat baik. Kita ni dak, miskin tu bala. Sehat tak ada bala gapo lah. Hak tu sehat lupa ke surau masjid gapo, bo sehat. Nah, sakit baru nak mari ke masjid. Kata balik itu. Nah, salah tu. Tuhan kata dalam Quran. Tuhan kata wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Tengok. Tuhan kata adapun manusia ni, kebanyakan manusia menyangka bahawasanya bila Tuhan menguji, membalakan dia dengan nikmat-nikmat, na'amahu wa akramahu wa na'amahu, beri pangkat, muliakan dengan pangkat, dapat jadi Tan Sri, Datuk Sri, Datuk gapo ada. Dapat pangkat itu ini, dapat nikmat luah, rezeki luah, jadi jutawan, tak handsome tak apa, janji kaya ya. Lalu dia kata fayaqulu rabbi akraman. Dia kata tengok, aku ni Tuhan saya ke aku. Tu aku mari semaya pun setahun 2 kali ya. Idul Fitri, Idul Adha. Tengok. Boleh Dan Seri, boleh Datuk Seri. Piti berkepuk dalam poket, dalam bank. Tu habis saya pun duk mari semaya hari-hari masjid surau. Boleh ke apa? Boleh tak macam saya, Tan Seri, Datuk Seri, jutawan. Ya. Tuhan tak saya gopokmu. Tengok. Jadi dia anggap kata bahawasanya dia boleh harta banyak, kaya, jutawan, walau tak taat ke Tuhan, tak ibadat ke Tuhan, zakat tak keluar. Ni Tuhan saya ni. Sebaliknya apabila Tuhan uji dia dengan sempit rezeki, kurang harta, maka dia katakan Rabbi ahanan. Tuhan ni tak sayang aku ni. Susah hidup, duit cukup-cukup je nak sara, ada kadang tak cukup, berhutang pula. Hutang hak lama tak nak bayar hutang. Tengok. Itu no ayat kata manusia bila dia kena susah, payah, sakit, miskin, sempit harta, maka dia kata Rabbi ahanan. Tuhan aku ni nak hina aku ni. Tuhan tak kasih ke aku, Tuhan tak sayang ke aku, Tuhan benci ke aku. Tengok. Tuhan kata kalla. Hei manusia, bukan lagu tu. Tidak kedua-dua. Bukan hak kaya aku sayang, bukan hak miskin aku benci, bukan. Kalau hak kaya aku sayang lah kau Firaun, Namrud, Qarun. Mau kaya-kaya belaka tu. Tuhan saya dah. Tak saya. Bukan Tuhan benci tu nak ayat kata bahawasanya ujian ni bukan hanya susah, sakit, hina, bukan senang pun ujian. Tapi orang yang nak jadi wali ni, dia lebih suka diuji oleh Allah dengan perkara hak dibenci oleh hawa nafsu. Itu mana miskin, you suka? Kayak kita suka tak miskin? Siapa yang suka miskin? Suka? Tak suka miskin. Tak suka lah miskin. Ada saya nak miskin Ustaz? Tak ada. Semua orang nak kaya belaka lah ni. Tapi dia suka miskin. Sebab apa? Sebab miskin ni boleh mengingatkan dia pada Allah Ta'ala. Macam kita kalau miskin lagu mana duit tak ada. Ada jalan melenggak pergi kedai kopi, tak khabar ingat order makanan. Tak ada. Senyap juru. Borok. Orang Kelantan kata borok menunduk, jalan pun menunduk atas. Berapa jalan menunduk nak tepuh habis tiang-tiang api tu. Dia kata tak ada duit. Tak ada duit nak makan kedai kopi. Marilah weh. Mari kawal belanja. Okey? Kalau tak ada duit kan kita tu tawaduk, okey? Tawaduk, slow jalan. Cuba kalau ada duit lagu mana jalan? Akak dah ada lah. Tak ingat ada orang kiri kanan. Jadi orang-orang nak jadi wali lebih suka gitu. Sebab apa?
ketika kita miskin tu banyak, ya Allah tak ada duit ni, ya Allah. Ya Allah. Nah, tolonglah ya Allah, tak ada duit. Ya Allah, baru ya Allah. Cuba kalau ada duit banyak, ada ya Allah. Duit saya. Awak sibuk apa? Tu ketika ada harta banyak ke tu. Nah, tapi kalau tak ada duit ke mana? Tunduk, ya Allah, dalam hati juga, ya Allah, tolonglah ya Allah, tak ada siapa-siapa nak berikan saya duit ke, ya Allah, baru ya Allah. Cuba kalau sehat, ada ya Allah, tak ada ya Allah, dah sehat. Makan nasi tak ingat baca doa, puak-puak begitu ya. Tengah-tengah duk makan baru teringat Allah, tak baca bismillah dia. Nah, bismillah wa akhiruhu, baru duk baca tengah-tengah makan dah. Nak royaknya kalau sehat ni lupa pada Allah Taala. Maka orang-orang nak jadi wali, dia tak suka sehat, dia suka Tuhan uji sakit. Dia tak suka Tuhan uji sehat, sebab kalau diuji dengan sehat, cepat lupa dia dengan Allah Taala. Maka dia suka sakit. Kalau sakit, ya Allah, ya Allah, ingat ke Tuhan. Kita terbalik, sebab kita tak bisa jadi wali. Nah, itulah gitu. Habis itu. Jadi kalau Rahman dengan makna sifatu fi'lin, kena kepada ta'alluq tanjizi hadis sifat qudrah. Lagu tu dah. Apa makna? Al-munaimu bi jalailin ni'ami. Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang besar-besar, yang tak nampak tengok dengan yang nampak tengok dengan mata kepala. Mana? Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat dunia. Itu nikmat tu. Maka hak ni Tuhan wi berlaku. Tak kira siapa. Sebab tu dia kata qamah khasun pada lafaznya. Jadi Ar-Rahman khusus pada lafaznya. Lafaz Ar-Rahman tu tidak boleh kita nak letak kepada mana-mana zat selain daripada zat Allah. Tak boleh. Nama anak kita nak letak nama Rahman, tak boleh. Haram. Lepas tu kalau nak letak juga lapik Abdur Rahman dengan idhafat, dia panggil. Idhafatkan, sandarkan kepada Abdun, hamba kepada Ar-Rahman, baru boleh. Sebab apa? Ar-Rahman ni khasun fil lafzi, dia panggil. Khas pada lafaznya, khasun fil lafzi. Apa? Siapakah yang memberi nikmat kepada makhluknya di dunia ni? Ada lagi selain daripada Allah? Tak ada dah. Satu-satunya zat Ar-Rahman tu ialah Allah. Maka sebab tu khas fil lafzi, dia panggil. Khasun fil lafzi, khusus pada lafaz. Jadi nak letak nama makhluk Rahman tak boleh. Melainkan kena letak Abdur Rahman, baru boleh. Tapi kalau kita nak panggil Man, tak apalah. Man, banyak. Nama apa dia? Nama dia Abdur Rahman, tak apa. Jangan panggil Ar-Rahman. Mari sini Ar-Rahman haram. Sebab Ar-Rahman huwallahu ahad, hanya Allah Ta'ala satu je. Itu Rahman. Ingat dah, khasun fil lafzi, dia panggil, khusus pada lafaz. Dan am pada maknanya, makna Rahman amun pada makna dia, amun fil makna, dia panggil umum pada makna. Tu tengok. Sebab apakah dikatakan khasun fil lafzi wa amun fil makna? Ni dia nak menyata wajah tu ilat, ataupun ilat lah kata, kenapakah dikatakan Rahman tu khasun fil lafzi wa amun fil makna, khusus pada lafaz dan umum pada makna. Ni dia mari bermula sebab, wa qama wa istinaf lil bayan, dia panggil. Bermula sebab dikatakan, yakni dipanggilkan oleh ulama, Ar-Rahman itu khasun fil lafzi, yakni khas pada lafaznya, kerana lafaz Rahman itu tertentu disifatkan dengan dia, dengan Rahman, bagi Allah Ta'ala jua makna sahaja, tak boleh panggil selain daripada Allah.
Ar-Rahman, tak boleh. Nah, kalau nak letak nama Abdur Rahman, boleh. Kalau nak panggil Man, tak apa. Tak ada ni. Mari mata man. Boleh. Sebab kita bukan niat nak panggil dia tu Ar-Rahman, kita nak panggil Man tu sebab nama dia Abdur Rahman. Ringkas. Nah, ringkasan daripada Abdur Rahman. Jangan pula kita panggil Ar-Rahman. Nama dia apa? Abdur Rahman. Kita panggil Ar-Rahman. Tak boleh. Kenapa? Karena Ar-Rahman tertentu hanya nama bagi Allah Ta'ala sahaja. Itu dah. Dan tiada harus. Bila kata la yajuz, tiada harus dengan makna haram. Ya, itu dah. Sebut kata tiada harus la yajuz ni dengan makna haram. Nah. Kalau kata tiada wajib, barulah sunat ke, itu. Tak wajib, sunat. Kalau kata tiada haram, wajib ke sunat, lagu tu. Tapi kalau kata tiada harus pun tak boleh. Maka haram. Itu haram. Itu dah. Dan tiada harus yakni haram dikatakan, yakni dipanggilkan dan dibuat tasmiyah. Dibuat tasmiyah maknanya dipernamakan bagi yang lainnya lain daripada Allah dengan Rahman, haram. Tak boleh. Ingat baik-baik tu. Takut kita letak nama anak kita Ar-Rahman sudah. Nah, boleh anak baru saya namakan anak saya Rahman, Ustaz. Siap mu. Haram tu. Sama dengan meletakkan nama Allah, tak boleh. Tapi kalau Rahim tak apa, Rahim. Lagi akal. Kalau Rahim boleh letak Abdur Rahim, boleh letak Rahim saja boleh. Sebab Rahim tu dia panggil amun fil lafzi, umum pada lafaz. Sebab apa umum lafaz? Sebab kita pun disuruh oleh Allah supaya bersifat dengan Rahim. Ar-Rahimu yarhamukumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tengok. Dan sebab dikatakan amun fil maknanya. Nah, sebab dikatakan am pada maknanya makna Rahman, kerana makna Rahman itu pemurah. Ini bahasa dululah, pemurah. Kalau di Kelantan atau di Fatani Darussalam, pemurah ni lebih dekat dengan boros. Boros kata ni. Apa boros? Perak boros boros. Mana? Bui benda kepada orang tak tengok siapa. Itu boros. Bukan boros makna hak kita membazir harta tu, bukan sebab tak ada makna lagu tu di sisi Allah. Bazir tu hendak orang kafir makan minum, dah lah kafir tak ada. Di sisi Tuhan tak ada bazir tu. Apa? Khazanah Tuhan ni besar. Dunia ni gapo sangat. Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah masaqal kafir bisyurbatil ma'i. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dunia ini ada harganya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, sebutir bumi ni harga dia kalau ada di sisi Allah seberat sayap nyamuk, ada nilai dia di sisi Allah seberat sayap nyamuk, masaqal kafir bisyurbatil ma'i. Tuhan tak akan bagi orang kafir minum walau setengah air. Patut orang kafir tak boleh minum air setengah, supaya arak yang minum bucik beruk-beruk. Ada harga maknanya dunia ni di sisi Allah? Tak ada. Tapi di sisi kita, berharga lah. Memang dah. Sebab kita tu Tuhan fitrah dalam nafsu kita
cintakan pada dunia. Memang. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta mereka itu manusia akan harta akan sebagai cinta yang banyak. Memang dah. Tak yang lagi dah. Tapi kita boleh tunggangkan nafsu cinta pada harta tu mengikut saluran yang betul. Gitu boleh. Mana? Yakni kita kasih pada harta kita, takut kita belanja kepada perkara yang sia-sia. Boleh. Kita kasih pada harta kita, bimbang takut kita belanja kepada perkara maksiat. Boleh. Sayanya harta ni Allah lah, kalau aku sedekah ke masjid ke surga, aku boleh faedah duk pergi belanja orang nak buat maksiat. Boleh. Saya lah tu boleh. Itu mana? Tu hawi belakang ni kita semua ni ada sifat hubbul mal, hubbud dunia, cinta pada harta. Tapi atas kita nak tunggang ke mana? Silap tunggang dah jadi korong. Tu lagu tu dah. Kalau betul, jadi macam sahabat-sahabat Nabi. Jadi macam Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain tu yang main kaya sungguh. Zulkarnain yang mempunyai 2 tanduk. Bukan dia ada tanduk atas kepala. Tu banyak dongeng duk cerita seorang raja yang ada tanduk di atas kepala. Tu kalau tidak kubah lembu otromentaru. Mana ada orang ada tanduk atas kepala. Makna Zulkarnain itu artinya ialah yang mempunyai 2 tanduk, artinya yang menguasai timur dan barat. Dia raja timur dan barat, masyrik wal maghrib, qarnul masyrik wa qarnul maghrib. Tanduk timur, tanduk barat, dialah raja. Maka digelar Zulkarnain, namanya Iskandar. Itu dah. Tu makna gitu. Hebat lah, hebat lah. Setara jadi Sultan Selangor pun hebat dah. Lalu tak hebat apa? Duit banyak, gaji banyak, kaya raya. Bumi Selangor kita duduk ni dalam pelembaga Facebook, tanah duli yang maha mulia Tuanku Sultan. Jangan bimbang. Kalau berlaku gau-gapo dia boleh hinjar, dia boleh tarik balik pemilikan, boleh. Memanglah pemilikan kekal ke gapo tak ada. Tapi kalau satu masa berlaku belak-belak, dia boleh tarik. Ni diwartakan seluruh tanah dalam tanah Melayu ni milik sultan negeri masing-masing. Tu. Walaupun secara undang-undang tanah tu adalah milik orang ni, milik pajak ke, tapi milik mutlak. Sekira-kira orang panggil pemilik asal sultan aja. Hebat kan? Hebat. Memang hebat. Lepas tu kita nak bayar cukai pitu, cukai gapo tu, cukai tanah. Hebat sungguh. Tu baru Sultan Selangor. Boleh bayar tak? Iskandar Zulkarnain lagu mana? Kaya tak kaya? Kaya. Tapi saat dia nak mati dia wasiat kepada menteri-menteri dia. Ya kalau beta mati, jenazah beta tu keluar ke tangan begini daripada keranda. Hebatlah. Pasal apa tuanku? Beta nak supaya rakyat jelata ni reti mikir lagu mana? Supaya apabila dia tengok saja mayat jenazah raja lalu dengan tangan keluar daripada keranda begini, dia akan mikir kata, Allah, raja timur barat masuk kubur tak bawa gapo, tangan duk begini. Kharajtu minad dunya bila syai'in. Aku keluar daripada dunia ni tak bawa gapo sekarang. Apa tak lagi kita hak bukan raja. Tengok. Tu orang panggil orang kaya hak soleh. Raja hak soleh tu lagu tu. Mana? Dia nak rakyat dia ni sedar hakikat dunia ni bukan kekal, palsu. Itu maksud. Bukan makna dah Tuhan kita ni cinta pada harta. Lepas tu lagu mana Ustaz? Jangan cinta harta. Lagu mana yang cinta harta? Tunjuk kau orang. Ni. Anak kunci kereta saya ada di kereta. Silalah ambil. Rumah saya tak berkunci ni. Duit ada 10,000 dalam bawah
bawah tilang, ambil lah. Bukan gitu. Waktu bodoh dia panggil aku tu. Nah, lepas tu kena sipir harta, sipir, jaga. Oh, cinta harta tak apa kalau kita tunggal dia kepada yang baik. Mana? Cinta harta takut bazir, takut dicuri oleh perampok maklum lah. Dia curi bukan dia nak sedekah ke masjid, tentu dah dia ikut hawa nafsu, dia jahat. Kita sayang harta kita itu, tak apa. Tu lagu tu dah habis. Jadi Tuhan ni pemurah. Apa makna pemurah? Boroh. Apa makna boroh? Tuhan bagi pemberian dia kepada hamba dia, tak tengok siapa. Dia bui. Orang Islam dia bui, orang kafir dia bui. Betul tak? Orang kafir ada hak tak sihat, ada hak sihat, ada. Nah, hak kaya ada, jutawan ada, lebih hebat pada kita dah pun ada. Tengok. Maka melengkapi pemurah itu. Maka melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk berakal atau tiada. Bukan setakat manusia saja Tuhan boroh ni. Lembu kubah pun Tuhan boroh. Lembu. Ada akal tak? Tak ada. Gemuk metok tak dia? Gemuk tak lembu? Gemuk metok seko-seko. Tengok. Siapa beri rezeki pada lembu tu? Siapa? Allah dah. Tu nak ayat kata Allah Ta'ala boros. Dia beri pemberian dia di dunia ni, tak kira siapa, sama ada manusia yang berakal atau yang tidak berakal. Mana? Lembu, kubaya, itik, gajah, himam, natem ke apa tu? Tu hok nujum 4 belalang tu kan. Dia kata kan, kalau ulat dalam buah, Allah Ta'ala bagi rezekinya, apalagi kita yang tidur dalam rumah. Jangan suka. Ulat dalam buah tu siapa bagi rezeki? Siapa yang boros dengan dia? Allah. Tu boros juga tu kan. Habis. Islam atau kafir, tak ada kira. Dia Islam ke, dia kafir ke, dia taat ke, dia maksiat ke, dia berjuruh ke, dia jahat ke, Allah boros dengan semua makhluk dia. Boros. Tu tengok dah. Yui belaka kita. Sebab apa yui belaka? Kalau kita tak apa Tuhan dok ui juga kau yang kafir. Dah dia kafir ke? Kenapa Tuhan bagi sehat, bagi senang, bagi mudah, kaya, harta kepada hak maksiat dengan Allah Ta'ala, derhaka dengan Allah Ta'ala. Dah dia maksiat ke? Dah. Harta dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Ikut Allah Tuhan nak ui. Tu lagu tu dah. Kita hak nak berasa berharga apa. Kita nampak hak ni harga. Habis. Kemudiannya kita sambung semula pula. Dan Rahim itu nama bagi sifat pula mana juga. Yang ni sama juga. Sifatu fi'lin wa sifatu zatin. Dua tu bit situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Ni ya kena itu lagi ni, mikrofon dalam. Sebab ia bunyi macam gepo. Gepo tak? Macam gepo dia. Ya gepo, dia macam tak padat. Kali hak lama ke? Hak baru dah. Hak lama ni dia. Hak baru tak guna lagi dah. Hak baru kek lagi sedap lah. Kali tak bunyi gepo gini ni. Kalau hak baru hak ni hak lama, dalam hak baru. Dia tak ada setting dalam dengan luar. Tak ada. Pakai dalam luar gitu. Ni luar pun dengar ni. Dah, dalam saja. Mana kalau azan qomat luar. Kalau dalam dia gepo gini ya. Mungkin baru kot rasmi.
Jadi inding ni tak pernah kena sorok lagi kan. Dah, ya jadi pak gepo. Gepo sikit. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.